Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Viviana Linaigai. Fokus berita tengah hari. Kerajaan Sarawak bercadang untuk mengisytiharkan Gua Niah sebagai tapak pertubuhan pendidikan, sains dan kebudayaan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu UNESCO yang baharu. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg, Gua Niah kini dalam peringkat terakhir bagi penilaian sebagai tapak UNESCO. The government is also investing to upgrade our Niah Cave as a UNESCO site. Actually, we are in the final stage of submission, and that one become our natural heritage for UNESCO. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian Hotel Sheraton di Kuching pada Ahad. Tambahnya, Gua Niah akan menjadi satu tarikan baharu untuk para pelancong datang selain daripada Taman Negara Mulu dari aspek menyelami sejarah-sejarah penempatan awal di Borneo. Justru katanya kerajaan Sarawak akan melabur di kawasan Gua Niah bagi membina infrastruktur yang diperlukan untuk menarik para pelancong. Doing, and we are investing our money to provide affordable facilities in Niah Cave. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Zohari turut memberitahu bahawa kerajaan akan menghantar penyerahan untuk menjadikan Kuching sebagai UNESCO Geopark pada tahun 2026. Hadir sama timbalan-timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas dan Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah, Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin, Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki serta div-div kenamaan lain. Sementara itu, Premier Sarawak berkata kerajaan Sarawak juga bercadang untuk meningkatkan jaringan pengangkutan udara dengan menawarkan penerbangan terus dari negara-negara Asia ke Kuching. Katanya atas sebab inilah Sarawak terus berusaha untuk mendapatkan syarikat penerbangan sendiri supaya negeri ini dapat mengawal laluan dan harga penerbangannya sendiri. That's why we need airline. We can have a direct flight from Korea to Kuching, from Japan to Kuching, as well as the other ASEAN destination. If that happen, I think Sheraton will full. Your occupancy rate will be high, and you make money. What is important is it will benefit everybody in the tourism industry. Dalam pada itu, katanya rakyat Sarawak terutamanya pelajar yang belajar di luar Sarawak sering kali menghadapi masalah kenaikan harga tiket penerbangan terutamanya pada musim perayaan. Justru tindakan negeri ini dalam usaha mempunyai syarikat penerbangan sendiri dapat menyelesaikan masalah tersebut di samping menjadikan Sarawak sebagai destinasi pelancongan ketika musim perayaan. The other important significant issue here is to stabilize the fare. Sekarang tahun baru Cina naik lagi dia punya tambang. 1 bulan lagi raya, naik lagi tambang. Lepas itu Kawah Hidayah, naik lagi tambang. And then we are at the mercy of these people. So what we do, we have our own line, we calculate what is the potential effect in order to avoid orang lain naik dia punya tambang. Kalau tambang Menurut Datuk Patinggi Abang Zohari, model perniagaan syarikat penerbangan ini nanti akan berbeza dengan model perniagaan yang normal. normally you calculate ROI. But for airline, as far as Sarawak is concerned, because we are on an island, you need this bridge. That is airline as a bridge. When you build bridge, kalau buat jambatan, you never talk about ROI. When we invest about 1 billion in Batang Lupa Bridge, we never talk about ROI on that land, on that bridge.
but it is to facilitate mobility. People can, move and travel. Selanjutnya, penubuhan Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA sangat mustahak sebagai jentera penggerak memacu pembangunan di Betong secara inklusif. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugat Embas, BDDA yang diperuntukkan dana sebanyak 1.5 bilion ringgit oleh Kerajaan Sarawak memberi impak positif kepada rentak pembangunan di kawasan itu. Katanya dengan kemudahan asas seperti jaringan jalan dan utiliti yang hampir lengkap di bahagian itu, fokus BDDA kini terhala kepada memperkasakan program-program untuk meningkatkan pendapatan rakyat. Selain itu, katanya BDDA juga akan meningkatkan kemudahan kesihatan, antaranya membina 3 pusat hemodialisis di Sepauh, Kabong dan Beladin dengan kos RM5 juta setiap satu. Beliau berucap demikian semasa merasmikan Majlis Makan Malam Penjawat Awam Bahagian Betong 2024 di Betong pada Sabtu. Dato' Amar Douglas Ugah yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak menambah BDDA juga akan memperkasakan sektor pelancongan. Katanya apabila lapangan terbang berbuling di Sepauh siap dibina, ia akan memudahkan pemasaran produk keluar selain memudahkan pelancong datang ke Betong. Dalam ucapannya juga, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban itu menyeru kerjasama dan sokongan semua kaki tangan awam agar wajah Betong terus berubah menjadi lebih maju. Di Lawas pula, daerah kecil terusan berpotensi untuk dijadikan sebagai pekan transit bagi pengunjung dari luar bukan sahaja di negeri ini, malah Sabah dan Brunei Darussalam. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pembinaan jaringan jalan pesisir yang melalui pekan terusan diyakini mampu melonjakkan aktiviti ekonomi penduduk setempat selain secara tidak langsung menghidupkan semula pembangunan kawasan tersebut. Berucap semasa lawatan Tahun Baru Cina di kediaman pengulu Liao Sun Tek di Lawas pada Sabtu, beliau berkata pelan untuk projek ini telah disiapkan dan tapak projek juga telah diluluskan. Dato' Amar Awang Tengah menambah, Kerajaan Sarawak juga akan melaksanakan pelbagai pembangunan lain termasuk pembinaan anjung usahawan, skim pembesaran kampung dan perumahan. Ujarnya fasa pertama untuk projek pembesaran kampung di seberang sungai juga telah dimulakan dan pembinaan rumah kerajaan telah diluluskan. Manakala di Miri, ibu bapa disaran mendapatkan pemeriksaan kesihatan awal bagi kanak-kanak orang kelainan upaya OKU. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, langkah awal diagnosis itu penting bagi membolehkan kanak-kanak mendapat rawatan yang diperlukan. Kalau didapati bahawa dari segi perkembangan kanak-kanak itu berbeza didapati terdapat ada lambat dari segi perkembangan. So nasihat saya, ibu bapa mesti bawa anak mereka untuk diagnosis. Diagnosis awal itu sangat penting. Ini yang kita mahu, dan diagnosis itu boleh diperolehi di hospital kerajaan ataupun apabila nanti OSIC Miri telah mula beroperasi, iaitu pada bulan 10 2024 ini, ada kemudahan yang ditawarkan di situ, iaitu diagnosis awal untuk anak-anak yang didapati lambat dari segi perkembangannya ataupun didapati bahawa ada yang dirasakan perlu diberi perhatian khusus dari segi misalnya perkembangan mereka. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas merasmikan Dewan Bosya Wishes-Land Miri pada Ahad. Menerusi pemeriksaan awal, kata Datuk Seri Fatimah, ibu bapa juga akan dapat mengetahui keperluan khas yang dialami oleh anak-anak mereka. Katanya lagi, Kerajaan Sarawak akan membangunkan bakat dalam kanak-kanak berkeperluan khas sekaligus memberi peluang mengembangkan potensi dan minat mereka ke tahap maksimum. Seterusnya, adaptasi teknologi baharu menerusi sistem Internet of Things IoT dalam industri pertanian dan penternakan mampu memberi impak positif kepada pengusahanya.
Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom berkata IoT dapat membantu dari aspek pengurusan dan pemantauan. Beliau berkata demikian semasa melawat projek kolam ikan air tawar milik Mendong Nali yang bermula pada tahun 2023 dengan kos permulaan RM20,000 untuk pemasangan. Katanya Smart Aquaculture System oleh SME Flow Studios yang diaplikasikan boleh memantau tahap pH dalam kolam selain kandungan amonia, oksigen dan suhu melalui sensor IoT yang dihubung dengan pangkalan data. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan sistem pemberian makanan ikan secara automatik dan aerator iaitu sistem kipas air yang berfungsi secara automatik hasil daripada bacaan data ke atas tahap kandungan pH dalam kolam. Justru Datuk Seri Stephen Rudy berharap usaha yang dilakukan oleh Mendong dapat dikongsikan dengan anak-anak muda untuk menjadi galakan dan dorongan kepada golongan belia melibatkan diri dalam bidang pertanian moden. Sementara itu, Mendong berkata semasa sambutan Tahun Baru Cina, dia masih boleh memantau keadaan air kolam ikan walaupun dari jauh. Malah katanya proses memberi makan ikan juga dapat dilakukan menggunakan sistem tersebut melalui telefon pintar. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Viviana Lena. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan Majlis Perasmian Hotel Sheraton oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg di Kuching pada Ahad. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.